tugasan kita, iaitu yang kita telah bersetuju ataupun yang telah kita tetapkan pada pertemuan yang lalu untuk sama-sama kita lakukan latihan ini, iaitu pada muka surat 78, kalau tak silap saya 78 yang telah saya tanda, dan ia rentetan daripada ia rentetan daripada pengajian kita pada pelajaran yang ke-37, iaitu pada muka surat yang ke-78 itu, pada yang nombor 2 tu. Nombor 2 tu kita belum lagi lakukan ataupun kita belum lagi buat latihan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada hari ini kita nak tengok yang tu. Bagaimanakah yang kita telah lakukan ataupun yang telah kita tulis. Mungkin boleh siapa-siapa yang nak kongsi mula-mula dulu sebelum kita masuk dalam pelajaran yang baru pada pelajaran yang berikutnya, insya-Allah. Silakan. Yang baru ni maknanya yang ni lah, yang nombor 2 ni, yang di bawah ni. Yang di bawah. Yang di sini. Di sini belum lagi kita buat. Dia buat nombor 2 ni, istabdil kama fil mithal. Assalamualaikum. Ustaz, kenapa tak dengar? Ustaz tak on mic ke? Sekejap. Dengar Kak Zah? Kak Zah problem ke? Kak Zah Kak Zah tak dengar apa-apa ya? Oh, dia tak dengar ni. Kalau suara Kak Jamal dengar, suara saya tak dengar, suara Kak Jamal lagi tak dengar. Nanti saya mesej dia. Sekejap. Okey, boleh ya? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada muka surat yang ke-78 ini, bilangan kedua, ad-dars tsani min as-safhah 78, pelajaran yang kedua, nombor 2 ni, pada pelajaran yang muka surat yang ke-78, iaitu dia bagi satu soalan untuk sama-sama kita buat latihan. Soalannya ialah istabdil kama fil mithal. Tukar seperti mana yang diberikan contoh. Dia bawa sini ashtari al-qalam min al-maqsaf. Ashtari al-qalam min al-maqsaf. Dia bagi satu perkataan. Misalnya apa dia? Al-waraq. Al-waraq ni kertas. Al-waraq ialah kertas. Maka dia ambil daripada ayat ini, ashtari al-waraqa minal maqsaf. Ashtari al-waraqa minal maqsaf. Okey. Jadi kita tukar maktabah ni. Apa yang sesuai dengan maktabah? Sesuai dengan maktabah ni apa dia? Nak beli. Kalau maktabah ni rasanya kurang pinjam atau baca. Kita beli tak sesuai lah sebab maktabah bukan tempat jual beli. Jadi apa yang kita nak tulis di sini? Sesuai dengan ayat dia. Sesuai dengan ayat ini. Okey. Siapa nak bagi? Ikra. Kisah minal maktabah. Apa dia? Sekali lagi. Keras tak betul tu. Ulang sekali lagi. Tak dengar betul-betul. Ikra.
Ha. Alkitab min Minal maktabah. maktabah. Okey. Aqra'ul kitaba. Aqra'ul kitab. Kalau aqra'ul kitab fil maktabah. Fi ni maknanya di dalam ataupun di. Aqra'ul kitab fil maktabah. Maktabah. Aqra'ul kitab fil maktabah. Di sini saya boleh tulis tak? Kita tengok. Buat sikit jawapan sebab tadi ada sesi kaunseling. Aqra'u kitab. Aqra'ul kitab. Ni sini. Aqra'ul kitab. Kita boleh tulis. Allah usahanya. Ustaz, muka surat berapa Ustaz? Muka surat 78. Ni di sini. 78. Aqra'ul kitab fil maktabah. Kita tulis sini ya. Aqra'ul kitab fil al-maktabah lah. Ya. Boleh kita buat. Aqra'ul kitab. Saya membaca kitab, buku di maktabah. Boleh. Ini ke dah advance sikit lah. Okey. Yang kedua, perkataan yang kedua. Dia bagi al-haqibah. Al-haqibah. Siapa yang nak cuba? Saya Ustaz, saya. Siapa saya tu? Sekejap. Aku silakan. Ashtari al-haqibah minal maqsah. Ashtari al-haqibata minal maqsah. Okey. Ashtari ya. Ashtari al-haqibata minal maqsah. Maaf ya, tulisan saya ni kecil-kecil. Minal maqsah. Minal maqsah. Al-maqsah. Maqsah kan? Kepada koperasi kan? Koperasi ada jual beg ke? Lantak je lah. Kan? Tak apalah koperasi. Al-haqibah maknanya beg. Saya membeli beg di koperasi. Okey, yang ketiga, dia datangkan perkataan al-maqsah. Okey, apa yang kita boleh buat ayat daripada al-maqsah? Okey, siapa nak cuba? Silakan. Orang lain pula. Siapa yang nak cuba? Tak ada yang nak cuba? Saya jemput nama lah. Cuba tak apa, tak ada masalah. Salah betul, kita betulkan. Puan Ros. Puan Rosmawati. Al-Maqsah. Okey, silakan. Bolehkah cakap macam ni Ustaz? Ishtari al-labisa minal maqsah. Okey, boleh. Kalau ishtari bermakna beli, belilah. Okey. Dia kena ashtari. Dia kena ashtari. Ashtari bermakna saya membeli. Kan? Kita bayangkan ana, perkataan ana. Hamzah tu kan? Hamzah berbaris fathah. Kalau kita nak sebut saya membeli, sebab ana mana ashtari. Kita buang huruf nun tu ya. Ashtari. Apa dia tadi? Ashtari al-labisa. Al-labisa tu apa dia? Baju Ustaz. Ashtari al-libas. Al-libas. Al-libas minal maqsah. Ashtari al-libas. Tak apa. Biasa, bukan bahasa kita. Ashtari al-libas minal maqsah. Minal maqsah. Ashtari al-libas
minal maqsaf. Macam-macam koperasi dia ni. Beg penjual, baju penjual. Besar betul. Baik. Sikit Ustaz. Okey. Okey, next. Al-Qurrah. Al-Qurrah ni pasal di maqsad juga ni. Ustaz, Ya, silakan. Ustaz nak cuba yang maksah tadi, tak tahu ayat ni betul tak? Okey, silakan. Kalau nak cuba yang lain pun silakan. Cuba. Okey, apa dia? Al-maqsaf ila sanawiyah kabir. Apa dia tu? Apa ni nak kata? Nak kata maksaf kalau mendengar atas tu besar. Al-maqsaf al-thanawiyah. Kabirah. Besar. Okey, dia tak boleh sebut al-thanawiyah saja. Al-maqsaf dia ada mudhafun ilaih di sini. Maqsaful madrasah tsanawiyah, dia mesti ada sebut. Kalau sekadar sanawiyah saja tak boleh. Mesti sebut. Maqsaf operasi menengah. Madrasatul. Saya tulis Saya tulis sini. Maqsaf. Ni maqsaf. Maqsaful madrasah al-thanawiyah. Al-madrasah al-thanawiyah. Al-thanawiyah kabirun. Kabir. Maqsaful madrasah al-thanawiyah kabirun. Sifat dia besar. Koperasi sekolah menengah besar. Itu besar. Baik. Ayat ni boleh. Tapi tak kenalah di sini. Sebab apa? Sebab di sini dia punya susunan dia nak macam ni. Ashtari al-qalam kan. Dia mesti ada fi'il, fa'il, dia perbuatan. Yang ni ayat ni betul. Ayat ni betul. Cuma dari sudut dia sudut apa yang dia minta tu tak kena. Okey, baik. Silakan. Okey, kan nak cuba al-Qurrah. Al-Qurrah. Apa yang boleh kita buat daripada perkataan al-Qurrah? Ustaz, maaf saya cuba. Ya, silakan. Sebab kalau tak nak saya nak cuba. Kalau tak ada orang nak cuba. Dia ada tadi. Apa dia tadi? Puan Nosiah tadi. Kak Nak. Saya. Okey, silakan. Kak Mariam pandai. Masya-Allah. Yal'abu Al-waladu al-qurrata. Yal'abu al-waladu al-qurrata. Ya. Okey. Fi tak ada Fi mal'abi. Fi mal'abi. Okey, kita ambil contoh. Yal'abul waladu. Okey. Dia jadi fi'il lain ni. Tak apalah, dia jadi dhamir lain. Tak apalah. Kalau kita lihat yal'abu al-waladu al-qurrata fil mal'abi. Kanak-kanak bermain bola di padang. Kanak-kanak bermain bola di padang. Tapi di sini dia nak dalam bentuk fi'il mudhari' mutakallim. Apa fi'il mudhari' mutakallim? Al-abu. Yal'abu ni dia kan? Ini kita al-abu. Al-abul qurrah. Al-abu saya bermain. Saya bermain al-qurrah bola di padang. Al-qurrah. Al-abul qurrah fil mal'ab. Fil mal'ab. Okey. Yang ni betul. Ayatnya betul. Cuma tak kena sikit lah dengan apa yang dikehendaki oleh soalan ini. Okey, terus. Yang terakhir, al-qalam. Kita nak masuk dalam pelajaran sikit yang baru.
Al-qalam. Sekali lagi Ustaz. Ya, sekali lagi. Okey, silakan. Aktubu Aktubu al-darsa bil qalami. bil qalami. Aktubu ad-darsa bil qalami. Okey, aktubu ad-darsa bil qalami. Kita tulis tulis sini. Aktubu ad-darsa bil qalami. Bil qalami. Ayat ni betul. Aktubu ad-darsa bil qalami. Tapi boleh, insya-Allah kita boleh guna pakai ni al-qalam. Boleh insya-Allah. Cuma dari sudut susunan ayat ni dia tak ada merangkumi yang ni dah. Dia tidak ada min, perkataan min, dia tidak ada perkataan tempat, dia tak sama. Kita boleh gunakan perkataan ashtari bersama, ataupun kita boleh gunakan perkataan apa dia? Asta'iru al-qalam. Asta'iru al-qalam. Asta'ir bermaksud pinjam. Saya meminjam pen. Asta'irul qalam minal ustadhi. Contohnya. Asta'iru al-qalama minal ustadh. Contohnya. Saya meminjam pen daripada ustaz. Ya, maknanya dari sudut uslub ataupun cara ayat ni sama seperti atas. Dia ada fi'il, dia ada isim, kemudian dia ada huruf jar ni, min ni, dan dia ada nama satu lagi di belakang. Maknanya dari sudut susunan ayat tu sama. Asta'ir, ashtari. Kan? Asta'ir, saya meminjam. Al-qalama ialah ayat yang dia bagi, berada di tengah ni. Minal al-ustaz. Ustaz, Ya, silakan. tu pinjam tu as-ta'ir. Ra ke? Asta'ir, ya, ra, huruf ra. Ain ra. Oh. Ain ya ra. Ain ya ra. Tulis dengan Terima kasih. Asta'irul qalam minal ustaz. Saya meminjam pen daripada ustaz. Okey, jadi ini ayat-ayat yang boleh kita susun ataupun yang boleh kita buat daripada perkataan-perkataan inilah. Kemungkinan sebahagian daripada kita merasakan ini agak sukar. Tak apa, tak ada masalah. Kita akan pergi sikit-sikit, lama-lama kelamaan tuan-tuan dan puan akan terbiasa dengan penggunaan dan juga kita mendengar lafaz-lafaz ataupun perkataan tersebut, insya-Allah. Baik. Maaf Ustaz, nak cuba. Ya, silakan. Nak cuba uslub yang tercatat. Okey, silakan. Adau yang nombor 2 tu ya. Yang nombor 2, okey, adau. Adau al-hakibata alal tawilah. Ala tawilah. Adau al-haqibah ala tawilah. Apa maksud dia? Saya letak beg itu atas meja. Adau al-haqibah ala tawilah. Ala tawilah. Kan? At-tawilah kan? Ya. Alif ta, alif lam, ta alif. Itu kan? At-tawilah. At-tawilah bermaksud meja. Okey. Sekarang selesai. Kita dah dapat dah sedikit sebanyak ada perkataan-perkataan yang baru yang mungkin kita tak biasa dengar. Alhamdulillah kita dah dapat. Perkataan ashtari, perkataan yal'abu, perkataan aktubu, perkataan asta'id. Jadi ini merupakan perkataan-perkataan yang baru atau yang boleh kita ambil. Perkataan itu letakkan di dalam kamus percakapan kita di dalam bahasa Arab, insya-Allah. Baik, saya nak pergi kepada sedikit benda yang baru sebelum kita masuk kepada muka surat. Itu kita ada satu lagi latihan yang kita kena buat. Muka surat
Muka surat 83. 83 kan? Muka surat 83. Buka muka surat 83. Muka surat 83. Okey. Pada muka surat 83 ni, okey, pada muka surat ni kita kena buat latihan. Ada 2 latihan di sini. Iaitu yang pertama ialah ajib anil as'ilatil atiyah musta'inan bima tasma' au bis suwar. Kita tanda tu kan au bis suwar. Jawab soalan-soalan berikut berpandukan daripada apa yang kamu dengar ataupun berpandukan dengan gambar. Okey, berpandukan dengan gambar. Dan di sini dia bagi contoh. Dia bagi contoh. Ini soalan ya. Soalan dia tanya ila aina tadhhabu. Ila aina tadhhabu. Azhabu ilal maktabah. Azhabu ilal maktabah. Ke manakah kamu pergi? Saya pergi ke maktabah, library, perpustakaan. Okey, azhabu ilal maktabah. Jadi saya nak tuan-tuan dan puan-puan cuba jawab soalan ini dengan menggunakan dhamir muannas, mukhatabah. Contohnya, saya ambil contoh yang pertama. Ila aina tadhhabina. Ila aina tadhhabina. Azhabu ilal maktabah. Okey. Saya akan bagi contoh, saya akan minta, okey, contohnya saya kata, saya nak tuan-tuan dan puan ubah perkataan tadhhabu kepada dhamir muannas mukhatabah. Mufrad muannas mukhatabah. Okey, ubahlah. Okey, boleh kita cuba insya-Allah. Sebab kita nak bagi ingat balik. Tak betul tak apa, kita perbetulkan. Ini kita belajar, sesi belajar Okey, siapa yang nak mula dulu? Siapa yang nak mula dulu? Apa ada ni? Saya panggil nama lah. Saya cuba Ustaz. Okey. Saya cuba. Okey, silakan. Nombor 2. Okey, nombor 2 Okey. Nombor 2 ni cuba ubah dhamir tazhabu tu, okey, fi'il tazhabu tu kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' muzakkar mufrad. Muzakkar mufrad ghaib. Muzakkar mufrad ghaib. Apa dia dhamir muzakkar mufrad ghaib? Huwa. Huwa. Okey, sekarang ni dia gunakan tadhhabu. Okey, cuba ubah, boleh tak? Azhabu ila masjidin. Ila aina tazhabu. Azhabu ila masjidin. Okey, maksudnya kalau macam tu saya katakan ubah kepada fi'il mudhari' mufrad muzakkar mufrad ghaib kan. Contohnya ila aina yadhhabu. Ila aina yadhhabu. Saya minta ni lain sikitlah. Ila aina yadhhabu. Ke manakah dia hendak pergi? Maka jawapannya ialah yadhhabu ilal masjid. Dengan yas lah. Dengan ya juga. Sebab kita menjawab untuk orang yang ketiga. Yadhhabu ila masjid. Yadhhabu ilal masjid.
Ila aina yadhhabu. Yadhhabu ila al-masjid. Kalau soalan di sini, ila aina tadhhabu, ke manakah kamu hendak pergi? Maka kita pun jawab adhhabu. Sebab apa? Sebab dia tanya kita. Ila. Okey. Boleh faham Okey, masuk Ustaz. Okey, cuba lagi yang ketiga, boleh tak? Cuba yang ketiga. Cuba yang ketiga boleh tak? Yazhabu ilal fasli. Yazhabu al-fasl. Ilal fasli. Betul. Dia pergi ke sekolah ataupun kelas. Bola. Kelas. Al-fasl ialah kelas. Okey. Yang Masuk Ustaz. nombor 4. Jawab semualah. Ila aina yadhhabu? Nombor 4. Yazhabu ila hadiqah. Nombor 4 hadikah ke? Taman. Saya tak nampak nombor 4 hadikah pun. Nampak apa ada. Yadhhabu ila Mal'abi. ila al-mal'abi. Yadhhabu ila al-mal'ab, padang. Okey. Nombor 5, ila aina yadhhabu? Yazhabu ila ni bawah hadiqah. Yadhhabu ila Yazhabu ila al-hadiqah. ila al-hadiqah. Okey. Saya nak seorang lagi. Saya nak ubah dhamir lain pula. Siapa nak? Okey. Silakan. Siapa lagi tak jawab ni? Nak cuba Ustaz? Okey, Farus silakan. Okey, kita nak ubah. Okey, Farus cuba kita nak tukar kepada dhamir muannas mukhatabah, mufrad muannas mukhatabah. Okey. Dhamir muannas mukhatabah. Okey, cuba yang nombor 2 tu. Ila aina tazhibina Ustaz. tadhhabina. Tazhibina. Ila aina tadhhabina. Okey, jawab. Okey, kejap Ustaz tazhibu Ustaz. Azhabu lah. Kan dia tanya, Dia kamu bukan kita kita bukan betul. Saya Okey. Azhabu ilal masjidi. Ilal masjidi. Okey. Yang nombor 3 pula. Cuba ubah kepada dhamir muannas musanna ubah kepada dhamir ubah kepada fi'il mudhari' musanna mukhatabah, muannas mukhatabah. Dhamir musanna muannas mukhatabah. Dua orang perempuan yang kita bercakap. Ya. Okey. Nombor 3. Ila aina tazhabata. Itu Ustaz. Tazhabani. Tazhabani. Tazhabina tazhabani. Tazhabani. Okey. Jadi yang okey. Terkonfirm dengan madi Ustaz Tak apa. Kita main mudhari' dulu. Ila aina tazhabani. Okey, kemudian jawapan dia apa yang sesuai? Kalau dia tanya 2 orang. Kalau dia jawab mati boleh Ustaz? Tak boleh lah, dia boleh pergi Ila aina tadhhabani. Dia tanya dua orang. Okey. Jawab. Izhaba ke Ustaz? Nazhabu lah. Kami lah. Kami nazhaba. Nazhabu ila Nazhabu ilal mal'abi. Sorry. Nombor 2. Nombor 2. Ilal fasli. Ilal fasli. Okey, baik. Nazhabu. Banyak lagi nak belajar Ustaz. Latihan. Supaya benda ni kalau kita tak fikirkan ataupun kita tak biasa kan, kita nak tukar tu jadi 8. Okey. Sekarang ni nombor 4. Baru boleh tak? Sekali lagi nombor 4. Nombor 4. Okey. Nombor 4 cuba ubah kepada fi'il mudhari' jamak
muzakkar jamak fi'il mudhari' muzakkar jamak ghaib. Hoib. Hoib maknanya yang kita tak bersembang dengan dia lah. Ya. Okey. Ila Ila aina tazhabuna. tadhhabuna mukhatab Oh, kalau tu jadi muzakkar muzakkar yazhabuna. yadhhabu ila aina yadhhabun. Okey. Yazhabuna. Okey. Jawab pun yadhhabuna Yazhabuna ila nombor 4 Ustaz ya ilal mal'abi. ilal mal'abi. Alhamdulillah. Okey. Jadi ini latihan-latihan yang perlu kita buat. Jadi ni tambahanlah sebab apa? Sebab gambar-gambar ni saya rasa mudah sangat untuk tuan-tuan dan puan-puan mungkin dah biasa dah banyak dah menggunakan bal'ab, hadiqah, madrasah ataupun fasal, masjid. Ini dah tahulah perkataan ini. Baik. Sekarang ni kita masuk kepada yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua. Yang kedua ialah istabdil kama fil mithalain. Tukar seperti mana yang diberikan contoh. Yang diberikan contoh dia ada indi darsun. Misal yang pertama dia bagi perkataan huwa. Perkataan huwa. Huwa bermaksud dia seorang lelaki. Okey. Daripada perkataan inda tu kita tambah dhamir huwa padanya. Macam mana? Dia jadi indahu darsun. Contoh yang kedua dia bawa lagi istirahah. Istirahah ni rehat. Waktu rehat. Indahu istirahah. Dia sedang rehat ataupun dia berada dalam waktu rehat. Macam itulah indahu. Indah ni maksudnya dia ada. Okey, sekarang ni ialah dia bagi dua tu kan. Satu hiya. Okey, siapa nak cuba dulu hiya? Siapa yang nak cuba hiya? Siapa yang nak cuba hiya? Indaha. Indaha apa? Oh. Indaha apa? Dars. Indaha darsun pun boleh, tak ada masalah. Ambil lah perkataan lain. Habis dah? Indaha apa? Indaha masak. Indaha apa? Nak kata apa? Dia ada indaha, boleh banyak indaha ni. Indaha. Alam kata. Nak kata apa? Indaha. Tu sisi Ustaz, di sisinya ya. Di sisinya ataupun dia ada. Lah, dia punya lah. Dia punya. Dia perempuan. Indaha kitab, indaha hisab, indaha apa-apalah, hasub, indaha qalam, indaha macam-macam kita boleh sebut. Indaha Matbah. Indaha matbah. Dia ada matbah, dia ada dapur. Apa nak kata dia ada dapur tu? Contohnya lah orang tanya kan, indaha matbah. Hal indaka matbah? Nak masak kan. Nah, indaha matbah. Di sisinya dia ada indaha matbah. Indaha ni tak semestinya orang, mungkin ada tempat kan. Hal fil madrasah, contoh orang tanya kan, hal fil madrasah matbahun? Adakah di sekolah tersebut ada dapur? Kita pun jawab indaha matbah. Dia ada dapur. Indaha matbah. Baik. Kitab, perkataan kitab.
Siapa nak ambil perkataan kitab? Silakan. Indaha kitab. Indaha kitab. Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey, terus. Anta. Perkataan anta. Okey, daripada inda ni kita nak masukkan dhamir anta. Maknanya kamu ada. Kita nak kata macam mana? Siapa nak sebut ni? Puan Hasnah. Indaka Farus. Indaka apa? Saya Mariam, okey silakan. Indaka Sayyaratun. apa tu? Sayyaratun. Indaka sayyarah. Indaka sayyarah. Indaka sayyarah. Kamu ada kereta. Indaka sayyarah. Indaka sayyarah. Baik. Kemudian yang seterusnya. Perkataan kurrah. Perkataan kita boleh buat juga. Indaka kurrah. Okey, tak apa yang tu. Anti. Anti, macam mana kita nak sebut? Indaki. Indaki. Indaki apa-apalah. Indaki matbah macam tadi pun boleh. Indaki kitab pun boleh. Indaki hadiqah jamilah. Itu boleh. Oh, kamu indaki hadiqah jamilah. Kamu ada taman yang cantik. Indaki hadiqatil jamilah. Indaki hadiqah al jamilah. Baik. Kemudian dars. Indaki dars masalah. Okey, ana. Kita nak kata macam mana? Nuqud. Indi nuqud. Indi nuqud. Okey. Maknanya di sini kalau penambahan nanti saya bagi dia punya ringkasan dia. Macam mana kita nak tambah tersebut? Bila mana dhamir tersebut berada di belakang. Bermaksud tamlik, bermaksud dhamir yang berbentuk milik. Macam mana? Baik. Saya bagi contoh ya. Supaya tak keliru untuk orang yang baru ni. Orang yang baru. Okey. Sekejap. Okay. Sekarang ni perkataan indah. Perkataan indah. Okey. Indah ni dia isim lah kan? Okay, dia sama juga contohnya kita kata bait. Kita kata bait. Baitun ni rumah. Kan? Ataupun sayyarah. Kereta. Sayyarah. Apa lagi perkataan? Qalamun. Pen. Ataupun kitabun. Kita ambil lah ni perkataan isim-isim yang kita nak tambah nanti. Okey. Sekarang ni kita ada dhamir kan. Huwa. Kita ada hiya. Kita ada anta, anti. Ini yang besar-besar ni. Ana, nahnu. Okey, kita ambil yang ni. Kita ambil yang besar-besar dulu. Okey, yang utama dulu. Sekarang ni kalau nak tambah ataupun nak jadikan milik, contohnya bait. Maka kita pun tambah ha di belakang untuk huwa. Baituhu. Baituhu. Ataupun kalau ni indahu. Hu lah tambah.
Sayyaratuhu, keretanya. Qalamuhu, pennya. Kitabuhu, bukunya. Hiya, baitiha. Baitiha. Ni, ganti bagi hiya. Sayyaratuha, qalamuha, kitabuha. Okey. Ni anta, baituka. Baituka. Kalau anti, baituki. Ana, baiti. Nahnu, baituna. Baituna. Okey. Mana boleh buatlah. Lebih kurang macam ni lah. Jadi samalah. Baituka, sayyaratuka, qalamuka, kitabuka. Samalah juga dengan perkataan inda ni. Maka perkataan inda ni kita boleh ambil, kita letak contoh. Indahu, indaha, baituha, indaha. Ya, baituha apa? Okey, kemudian kita ambil indaha, indaka, indaka, indaki, indaki, indaka, indi, indana. Nah, jadi maknanya dhamir-dhamir ni dia ubah di belakang lain. Kalau dia duduk seorang-seorang dia okey, senang. Kalau dia masuk dalam fi'il lain. Ini dia masuk dalam isim. Dan dia berada di belakang bermaksud milik. Maka dia akan berubah bentuk dia. Akan berubah sedikit bentuk. Tapi insya-Allah sampai satu masa nanti saya akan fokus berkaitan dengan dhamir ini untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh kenal manakah yang dhamir mustatir dan sebagainya. Nanti insya-Allah kita akan cerita lagi di dalam bab dhamir. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak panjangkan dalam bab tu. Kita nak terus dalam pelajaran yang baru. Pelajaran yang muka surat 86. Muka surat 86. Muka surat 86 ni, sebelum kita masuk dalam muka surat 86, insya-Allah muka surat 86 ni saya tak nak sentuh lagi. Saya nak masuk di dalam satu perkara yang perlu untuk kita sama-sama faham, iaitu berkaitan dengan istifham. Berkaitan dengan istifham yang dipanggil dengan soalan-soalan ataupun dipanggil dengan perkataan-perkataan yang kita gunakan untuk soalan. Ya, yang kita gunakan untuk soalan. Baik. Istifham. Istifham ni isim ataupun huruf yang kita gunakan sebagai makna persoalan. Kita nak tanya soalan di mana, bila dan sebagainya. Jadi di dalam bahasa Arab dia ada perkataan-perkataan dia, huruf-huruf dia yang kita gunakan. Baik. Dia kata, adapun yang dikatakan istifham dalam ilmu ma'ani, tak apa yang ini saya sebut, adalah menuntut pengetahuan tentang sesuatu. Okey. Istifham ialah kita nak belajar ataupun kita nak tahu tentang sesuatu. Macam kita tanya bila, di mana, bagaimana, kita nak tahu tentang sesuatu. Maka adat istifham ataupun yang digelar sebagai alat kata tanya. Alat kata tanya dipanggil adat.
adawat. Adawat ni jamak. Adat bermaksud alat. Alat untuk kata tanya itu berbentuk dia ada 11. Dia ada 11 di sini. Sebenarnya dia ada lagi 2. Tak apalah yang tu. Ambil yang 11 ni dulu. Okey. Yang 11 tu dia ada hamzah, hal, ma, man, mata, ayyana, kaifa, aina, anna, kam dan ayyu. Kam dan juga ayyu. Jadi ini merupakan 11 jenis kata tanya yang perlu untuk kita fahami di dalam bahasa Arab. Bilakah nak gunanya? Bagaimanakah maksudnya? Jadi kita kena pandailah. Kena tahu yang manakah yang sesuai. Dan sebaik-baiknya setiap orang yang nak belajar bahasa Arab ni, biar kita reti berkaitan dengan istifham. Sebab apa? Kita nak memulakan perbualan. Biar kita yang mula tanya. Kadang-kadang bila mana kita tanya, dia akan jawab. Maka dengan jawapan tersebut kita dapat satu perkataan. Jadi memudahkan untuk kita bermuamalah ataupun berhiwar dengan dia. Baik, saya akan terangkan satu-satu insya-Allah. Kemudian kita masuk kepada yang pertama ialah hamzah. Ni guna bila? Iaitu digunakan untuk menuntut. Tasawur. Apa tasawur? Iaitu penjelasan ataupun menentukan. Contohnya macam mana? A'aliyun musafirun am Khalid? A'aliyun musafirun am Khalid? Adakah Ali yang bermusafir am Khalid ataupun Khalid? Kita minta penjelasan. Nak menentukan siapakah yang sebenarnya yang bermusafir, nak ta'yinkan, nak tentukan siapakah yang bermusafir. Maka kita menggunakan perkataan A'aliyun musafir am Khalid? Azaidun musafir am Muhammad? Boleh. Azaidun musafirun, musafirlah. Azaidun ataupun A'aliyun musafirun, adakah Ali yang bermusafir? Am Khalid? Am ni maksudnya atau. A'aliyun musafir am Khalid ataupun Khalid? Itu tanya kita. Kita menggunakan huruf huruf hamzah. Kemudian huruf hamzah ni juga untuk soalan yang berbentuk tasdiq, berbentuk kita nak minta kepastian. Contohnya asafara Ali, adakah Ali telah bermusafir? Maksud bila mana kita tanya tasdik, adakah bermaksud. Kita nak minta kepastian, adakah Ali telah bermusafir? Minta tasdik dipanggil. Bila soalan yang macam tu, maka jawapannya ialah la ataupun na'am. Kalau yang macam atas tadi, soalan yang untuk tasawur tadi, A'aliyun musafir am Khalid? Maka kita boleh jawab Khalid ataupun Ali. Jawapan dia berbeza. Kalau untuk tasawur, jawapannya mesti menggunakan perkataan yang ada tu. Nama yang diberikan. Contohnya, A'aliyun musafir am Khalid? Kita berkata Ali. Contoh. Ataupun kita minta penjelasan, minta kepastian. Asafara Ali, adakah Ali telah bermusafir? Maka jawapannya apa dia? Na'am ataupun la, ya ataupun tidak. Ini menggunakan huruf hamzah. Baik. Kemudian yang kedua ialah hal. Hal ni berfungsi untuk menuntut tasdik. Minta penjelasan. Tasdik. Minta penjelasan. Minta kepastian. Minta maaf. Contohnya apa dia? Hal ja'a. Silap ni saya kena baiki sikit. Minta kepastian. Hal ni kepastian. Hal ja'a sadiquka? Hal ja'a sadiquka? Adakah temanmu telah datang ataupun adakah kawanmu telah datang? Dan sebagai jawapannya ialah na'am ataupun la. Dia sama dengan yang kedua tadi. Untuk tasdik tadi. Maka dan juga hal ni boleh digunakan untuk tasdik. Tapi hal tak boleh digunakan untuk apa dia? Untuk tasawur.
Hal Aliyun musafir am Khalid, tak boleh. Hal tak boleh digunakan untuk ayat yang macam tu. Adakah Ali? Tak boleh. Hal hanya digunakan untuk jawapan bagi la ataupun na'am sahaja. Ya ataupun tidak. Hal ja'a sadiquka, adakah kawan kamu telah datang? Hal safara Ali, adakah Ali telah bermusafir? Boleh. Sebab apa? Ialah untuk jawapan ya ataupun tidak sahaja untuk perkataan hal. Ya, untuk perkataan ataupun huruf hal ni. Perkataan hal ni. Baik. Kita ada 11 ya tuan-tuan dan puan. Ini sebagai kita nak tahu makna dia. Guna bila. Kemudian kita ada perkataan ma. Biasa kita dengarkan mas muka, ma rabbuka, kan? Digunakan untuk mempertanyakan keterangan ataupun penjelasan sesuatu nama. Contohnya kita nak gunakan penjelasan. Dia kata mal asjad awil lujain, apakah itu asjad dan juga lujain, ataupun mempertanyakan hakikat sesuatu yang diberi nama. Contohnya mal insan, mal Islam, mal ihsan, seperti mana hadis Jibril datang pada Nabi. Mal ihsan, mal Islam, mal iman, kan Jibril datang pada Nabi SAW tanya tentang hakikat sesuatu yang diberi nama. Iman, apakah yang dinamakan dengan iman? Apakah yang dinamakan dengan Islam? Apakah yang dinamakan dengan insan, dengan ihsan? Jadi ini penggunaan lafaz ma ataupun ma ismuka, minta penjelasan. Ma ismuka, minta penjelasan yang diberi nama. Ma ismuka, apakah nama kamu? Kita minta penjelasan sesuatu nama. Ma ismuka. Kita boleh juga gunakan. Okey, kemudian yang seterusnya ialah man. Man inilah untuk menentukan sesuatu yang berakal. Maknanya dia beza. Ma bermaksud apa? Man bermaksud siapa? Maka man ini tak digunakan kepada binatang. Kita tanya man hadzal hayawan, contohnya kita tak tanya. Kita tak sebut macam tu. Man hadzal hayawan, tak sebut. Kita kata ma hadzal hayawan, apakah binatang ini? Man bermaksud siapa, menentukan sesuatu yang berakal. Contohnya man fataha Misra, siapakah yang telah membuka Mesir? Siapakah yang menaklukkan Mesir? Jawapannya apa? Amr bin As. Jadi tuan-tuan dan puan, man fataha Misra. Soalannya man. Baik. Kemudian yang seterusnya ialah mata. Menentukan zaman sama ada madhi yang telah berlalu ataupun istiqbal yang akan datang. Contohnya mata jita ataupun mata tadhab. Mata jita bermaksud bilakah kamu datang? Bilakah kamu datang? Bila kita tanya kamu datang, mata jita, bilakah kamu telah datang? Maknanya jita, kamu telah datang. Kamu datang bila? Maksudnya macam tu. Mata tadhabu, bilakah kamu akan pergi? Bilakah kamu akan pergi? Dia boleh sama ada untuk yang telah berlalu, maknanya kita tengok jumpa dia dah ada. Contohnya mata jita, bila kamu datang? Ataupun kita nak tanya bilakah kamu akan datang? Mata taji, bilakah kamu akan datang? Mata taji. Ja'a yaji'u, taji'u, mata taji'u. Ataupun mata jita, bilakah kamu datang bila? Soalannya macam tu. Ataupun bila kamu akan datang? Mata taji. Dia boleh untuk dua. Masuk perkataan mata. Kemudian lafaz yang seterusnya ialah ayyana. Ayyana, mungkin yang ni kita jarang dengar, tapi dalam Quran ada sebut. Menentukan zaman istiqbal secara khusus. Secara khusus dan digunakan pada sesuatu yang luar biasa. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala sebut yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya bilakah hari kiamat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya ayyana, bilakah?
Menentukan zaman. Maksudnya bilakah? Ayyana. Kan tadi kan mata. Yang ni untuk zaman istiqbal saja, untuk masa yang akan datang. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Bilakah yang sebenarnya yang kata berlaku kiamat ni bila? Ini bukan untuk benda yang lalu, tidak. Benda yang akan datang. Baik, yang seterusnya ialah aina. Aina ni tersilap. Menentukan tempat, contoh aina tadhhabu. Aina tadhhabu, ke mana kamu pergi. Nanti insya-Allah kita akan ada lagi perkataan ila aina, ke mana, kan? Hendak ke mana, ila aina, kita tambahkan aina pun boleh, aina tadhhabu. Kemudian yang seterusnya ialah anna. Anna ni dia ada banyak makna. Satunya ialah dengan lafaz kaifa. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Maksud kaifa. Kaifa apa dia? Bagaimana? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Kan? Makna kaifa. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali negeri ini yang setelah hancur. Kemudian anna juga ada makna dengan makna min aina. Contohnya ya Maryamu anna laki hadha. Dari mana? Kan? Hai Maryam, dari mana kamu memperolehi makanan ini? Kan? Nabi Zakaria tanya kepada Sayyidah Maryam. Anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Dia kata, ya Maryamu anna laki hadha? Wahai Maryam, dari mana kamu memperolehi makanan ini? Ada makna kaifa, ada makna min aina, dan ada juga dengan makna mata. Contohnya zid anna syi'ta, tambahkan bila kamu suka. Zid anna syi'ta, tambah bila sahaja kamu suka. Bila kamu suka. Kemudian yang seterusnya ialah kam. Menuntut untuk menentukan jumlah yang samar. Contohnya kam labistum, berapa lama kamu tinggal. Kam hadha si'ar, berapakah harga ini. Itu perkataan kam. Kemudian dia ada perkataan ayyu, menuntut untuk membezakan suatu dari dua kemungkinan di dalam perkara yang merangkumi keduanya. Contohnya ayyul fariqaini khairun maqamah. Dalam Quran, ayat Quran. Ayyu, yang manakah di antara dua golongan ini? Fariqain, fariq satu kumpulan, fariqain dua kumpulan. Apa dia? Kafir dan juga mukmin. Khairun maqama, yang lebih baik tempat tinggalnya. Khair bermaksud lebih baik. Maqaman, tempat tinggal dia. Jadi perkataan ayyu yang ini digunakan di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit sebanyak maklumat berkaitan dengan adawat al-istifham. Jadi insya-Allah nanti yang ni saya repair sikit, nanti kita akan share nanti di dalam grup grup WhatsApp kita lah. Jadi baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pengajian ataupun pelajaran yang seterusnya ialah pada muka surat yang ke-86. Nanti insya-Allah yang ni kita akan hurai ataupun kita akan bahas di dalam pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang hari Isnin depan pada 27 hari bulan. 27 hari bulan kita akan ceritakan ataupun kita akan sentuh untuk dars ataupun tadribat pada muka surat 86 tersebut, yang nombor 1. Okey, yang nombor 1 dan juga yang nombor 5. Yang nombor 5. Nombor 1 dan juga yang nombor 5. Yang lain-lain tu tuan-tuan nak buat silakan, tak ada masalah lah. Yang tu untuk kita baca dan juga untuk kita ulang, biasakan dengan mulut kita. Contohnya nombor 3 tu kan, dia su'aid, maknanya ulang. Nombor 3 tu surah, tak apalah tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah minggu depan juga kita akan masuk kepada dars yang ke-43.
pelajaran yang ke-43 insya-Allah pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Jadi setakat ini ada soalan yang nak ditanya ataupun ada yang kurang jelas daripada perkongsian kita pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustaz, yang Ustaz bagi tadi tu apa nama benda-benda ni? Nanti Ustaz akan share dalam grup ya Ustaz. Istifham ni. Istifham dia panggil, istifham. Ustaz akan share dalam grup ya? Nota dia. Ya, saya akan share nanti. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, istifham bermaksud dia macam ni ya. Istifham ni dia asal daripada perkataan faham. Faham. Faham ni maknanya bahasa kita lah faham kan. Bila masuk alif, sin dan ta bermaksud minta. Alif, sin dan ta macam ghafara, ampun. Alif, sin dan ta kita pun jadi istighfara, istighfar kan, bermaksud minta ampun. Faham ialah faham, pandai, reti, faham. Kita pun kata istifham bermaksud minta faham, maknanya tanyalah. Istifham dipanggil istifham, istighfar, istikhraj minta keluar. Apa lagi? Istirja minta kembali. Istirja, istirja ataupun apa-apalah perkataan alif, sin dan ta. Istishhad minta penyaksian. Jadi yang ni insya-Allah nanti saya akan repair sikit, bagi kemas sikit dan saya akan share nanti di dalam grup WhatsApp. Kalau ada soalan yang lain silakan, ataupun ada cadangan-cadangan yang boleh kita perbaiki untuk kelas kita ni insya-Allah. Tuan-tuan boleh ke dengan hanya menggunakan buku ni? Dan saya akan bagi nota lah sikit-sikit insya-Allah. Boleh ke kita teruskan dengan buku ni saja? Boleh Ustaz. Boleh saya takut jadi yang lama-lama tu takut jadi bosan kan sebab dah belajar. Jadi tak apalah, insya-Allah saya akan tengok bersesuaian dengan tajuk-tajuk, saya akan bagi nota dan juga kita akan sentuhlah sedikit berkaitan dengan nahwu supaya yang baru-baru ni maknanya tidak ada diskriminasi lah orang kata. Tertinggal jauh sangat, tidak ada tempat rujukan, nak tengok dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan terus dengan buku ni dan juga dengan kitab ni sampai habis insya-Allah. Kita ada 6 siri buku ni. Jadi panjang ceritanya. Insya-Allah mudah-mudahan yang kita belajar sedikit demi sedikit ni kita akan pandai dan juga kita akan retilah dengan bahasa Arab ni. Yang penting yang pertama sekali ialah yang utamanya adalah mesti ada minat. Belajar bahasa Arab ni mesti ada minat. Mesti ada nak reti, nak pandai, nak faham. Jadi insya-Allah mudah-mudahan saya doakan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua untuk istiqamah dan juga mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita pandai ataupun untuk kita reti dalam bahasa Arab insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar ini dulu, kita jumpa lagi esok untuk kelas Riyadhus Salihin insya-Allah. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang perkongsian ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Iyakum.